Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam semua, salam hidup bahagia tanpa diabetes. Hari ini anda bersama saya Nutritionist Nurin, di mana macam biasa tiap minggu kita mengulas topik ataupun info untuk dikongsikan kepada pesakit diabetes. So minggu ni topik kita ringkas mengenai kafein dan diabetes, dan kaitannya adakah kafein penyebab gula naik. Sebab saya tahu mungkin ada antara anda di luar sana suka minum kafein, ataupun kadang-kadang ada orang dengar kafein ni, bila dengar je kafein terus teringat kopi. Jadi hari ni kita nak bercerita sikit lah, yang kopi ataupun kafein ini bukan hanya kopi, bukan sekadar kopi, tapi ada juga makanan-makanan lain ataupun minuman-minuman lain yang mengandungi kafein. Alright, kita just sikitlah introduction berkenaan dengan kafein. Okay, hari ni anda bersama saya Nutritionist Nurin. So hari ni saya nak intro sikit je lah berkenaan dengan kafein. Kafein ni sebenarnya bahan yang dijumpai dalam tumbuhan ada, dan ada juga ditemui ataupun dibuat secara sintetik oleh manusia. Okey, kalau dalam bentuk asli, kafein ini boleh ada dalam biji daun, okey, ada dalam kacang, ada juga dalam buah beri lah. Itu antaranya. Okey, dan biasanya contoh paling mudah kafein ni selain kopi ada juga teh. Okey, teh juga mengandungi kafein. Okey, ada juga kafein di dalam suplemen. Okey, ada juga kafein dalam minuman-minuman tenaga. So kafein ni bukan kopi, dia ada banyak. Okey, itu kafein. Okey, dan kalau kita tengok sebenarnya kafein dalam bentuk sintetik dan juga kafein dalam bentuk semula jadi, dia hampir sama. Cuma beza dia, kafein dalam bentuk semula jadi didapati kebanyakannya daripada tumbuhan. Okey, tapi kafein dalam bentuk sintetik ataupun yang manusia buat ini, dia dihasilkan daripada urea dan juga campuran urea dan juga chloroacetic acid, menjadikan dia kafein sintetik. Dan kesan kafein semula jadi dan juga kafein sintetik ni hampir sama. Itu kalau kita tengok kajian, dia hampir serupa. Dan kalau kita tengok orang minum kafein untuk kekal bertenaga, okey, untuk menghilangkan rasa mengantuk. Kenapa? Sebab sebenarnya kafein bila kita minum, dia akan menghalang penghasilan satu neurotransmitter yang dinamakan adenosine, menyebabkan kita ni, kalau terhasilnya neurotransmitter tersebut, kita akan rasa mengantuk. Tapi bila dia dah block, kita akan rasa tak mengantuk. Dan biasanya juga orang ambil kafein ni untuk boost energy, okey, untuk kekal bertenaga, okey, untuk tingkatkan memory, untuk kurangkan keletihan dan sebagainya. Itu antaranya lah. Dan kafein ni juga dia merangsang, okay? Dia merangsang pusat sistem saraf, menyebabkan seorang tu rasa segar, dan yang paling penting, dia juga bersifat diuretik. Maksudnya bila kita minum kafein, kita rasa nak kencing. Itu biasa berlaku, okay, bila ambil kafein. Okay, so secara ringkasnya saya nak cerita kafein ni ada banyak jenis. Okay, selain yang paling famous, pertama sekali adalah kafein dalam kopi. Itu contoh pertama, kopi. Kopi semua orang tahu dia ada kafein. Okey, bila kita dengar je kopi, bila kita dengar je kafein, terus teringat kopi. Dan kopi pun banyak jenis. Okey, lain kopi, lain kandungan kafeinnya. Dan hampir 2 bilion rakyat di dunia mengambil kopi setiap hari. Itu maksudnya pengambilan kopi ataupun kafein daripada kopi ini sangat besar. Okey, dan kalau nak tahu, sebenarnya ada orang cakap dia ambil di kopi yang zero kafein, tapi kopi yang zero kafein juga mempunyai kafein yang sangat minimum, tapi masih mempunyai kafein. Dan kopi biasa mengandungi hampir 70 ke 140 mg kafein. Itu kopi. Okey, selain kopi, apa lagi minuman yang ada kafein? Yang kedua adalah teh. Teh apa? Semua jenis teh mempunyai
kafein. Contohnya seperti teh hijau, adalah beberapa jenis teh yang lain juga mengandungi kafein. Tapi yang membezakannya adalah ada teh kafeinnya tinggi, ada teh kafeinnya rendah. Tapi kalau nak bandingkan teh dengan kopi, teh mempunyai kafein yang lebih rendah berbanding kopi. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah kafein dalam minuman tenaga. Minuman tenaga ni energy drinks lah. Kadang-kadang atlet minum ataupun orang nak pergi bersukan minum. Okey, minuman tenaga juga mengandungi kafein. Okey, dan selain kafein dia juga ada bahan-bahan stimulan yang lain. Contohnya seperti guarana, glukos, asid amino dan juga vitamin untuk memberi tenaga yang segera. Sebab orang ambil energy drink untuk melakukan kebanyakannya untuk melakukan senaman lah, untuk dapatkan energy segera dan juga untuk dapatkan performance yang baik. Sebab tu orang minum energy drinks. Okey, minuman tenaga biasanya mengandungi dalam lingkungan 80 ke 200 miligram kafein mengikut saiz minuman tenaga tersebut. Okey, itu minuman tenaga. Dan yang terakhir, kafein yang biasa kita jumpa tanpa kita sedar adalah kafein dalam coklat. Kita makan coklat pun sebenarnya mengandungi kafein, tapi kafeinnya tidak banyak, tapi masih ada. Okey, sebab tu kadang-kadang orang makan coklat untuk boost mood dan boost energy sebab dia mengandungi kafein. Dan kafein dalam coklat hanya ada pada coklat yang berwarna hitam ataupun dark chocolate lah maksudnya. Okey, semakin tinggi kepekatan coklat tersebut, semakin tinggi kafein di dalamnya. Okey, tapi dia tak ada dalam white chocolate. White chocolate tak ada kafein, hanya dark chocolate ataupun coklat-coklat yang berwarna dan yang mempunyai kita panggil sebagai koko lah, koko dalam coklat. Yang ada koko butter semua tak ada coklat. Macam coklat putih tu dia tak ada kafein. Okey, tapi dark chocolate dia ada kafein. Okey, itu baru jenis kafein. Okey, tapi ada juga setengah individu yang tak boleh ambil kafein. Okey, ada dua kategori. Satu, individu yang sensitif. Maksud sensitif kat sini, dia kalau dia makan ataupun kalau dia minum, dia tak boleh sebab dia punya badan metabolize kafein itu terlalu perlahan. Okey, dia berbeza dengan dia ada individu yang sensitif pada kafein, ada juga individu yang allergic pada kafein dan simptomnya pun berbeza. Contohnya macam orang yang sensitif, badan dia tak mampu metabolize kafein macam orang yang boleh minum kafein. Okey, pertama kalau dia minum, kesan dia akan bertahan selama beberapa jam. Contohnya first kali dia akan ada degupan jantung yang sangat laju. Maksudnya dia sangat sensitif pada kafein, so dia tak boleh ambil. Okey, yang kedua kalau dia minum kafein, dia akan rasa sakit kepala yang amat sangat. Dia akan rasa pening, dia akan rasa gugup, okey, dia akan rasa anxious, okey, gelisah dan ada yang antaranya sampai insomnia. Itu orang yang sensitif. Kalau orang yang allergic, dia sangat hypersensitivity dia sangat tinggi pada kafein. Maksudnya dia sangat allergic lah. Kalau dia makan je kafein, dia ambil makanan yang mempunyai kafein, dia akan rasa gatal-gatal dekat kulit. Okey, selain gatal-gatal, mungkin dia punya lidah ataupun tekak dia akan bengkak. Itu orang yang ada allergic lah. So kalau ada allergic, jangan makan. Anda macam cari nahas lah. Sebab bila anda bengkak, anda gatal, kena dapat rawatan segera daripada doktor. Dan lebih teruk, untuk orang yang allergic ni, kalau dia makan juga, akan satu keadaan yang sangat serius. Dia akan ada masalah sukar nak bernafas. Okey, kalau macam tu dah tahu sensitif dan mungkin termakan, tak tahu makan ni ada kafein dan sebagainya, perlu dapat rawatan yang segera. Itu bagi mereka yang ada allergic kepada kafein. Okey, back to the topic. Kita punya introduction sangat panjang. Okey, just back to the topic. Adakah kafein menyebabkan gula naik?
Okey, dan kalau dia menyebabkan gula naik, macam mana? Okey, kalau kita tengok kajian, sebenarnya kafein secara general, kafein ni maksudnya teh, kopi, coklat dan sebagainya, sebenarnya dia banyak. Okey, ada kajian cakap kalau individu tu tak biasa minum kafein, gula dia boleh naik. Okey, sebab dia mengganggu kepekaan insulin. Tapi ada juga kajian cakap kalau untuk orang yang dah biasa minum kafein tak ada masalah sebab dia bantu kawal gula. Okey, tapi secara generalnya kafein ini boleh diambil. Okey, boleh diambil. Sebab kalau kita tengok secara detail, okey, kafein pertama kopi. Kopi sangat baik untuk kesihatan sebab dia ada antioksidan, dia ada polyphenol. Contohnya macam kopi Arabica. Dia sangat bagus. Dia ada kebaikan untuk minda, untuk sistem otak, dia ada untuk jantung, dia ada untuk hati dan sebagainya. Dia sangat bagus. Okey, sama juga dengan teh. Teh ada banyak jenis. Contoh teh paling famous contohnya seperti teh hijau, juga mempunyai kebaikan antioksidan dan juga polyphenol yang boleh melindungi tubuh daripada kerosakan. Okey. Kalau kita tengok kajian-kajian ni, saya tunjuk satu contoh lah. Okay, kajian ni dijalankan pada tahun 2009. Okay, dia jalankan kepada 40,000 individu. Okay, 40,000 individu ni dia ambil teh dan juga kopi. Dia ambil setiap hari. Okay, ambil 3 cawan teh dan kopi setiap hari dan didapati dalam 40,000 ini, okay, semuanya mempunyai risiko 40% lebih rendah untuk mendapat masalah diabetes jenis 2 berbanding dengan orang-orang yang tak mengambil teh dan juga kopi. Sebab mereka mempunyai, maksudnya kopi dan teh ini mempunyai kebaikan antioksidan yang bantu untuk kawal gula darah dan menurunkan risiko diabetes. Okey, selain itu juga kajian pada tahun 2014 dia cakap pengambilan kopi dapat mengurangkan juga risiko diabetes selama 4 tahun selepas itu. Maksudnya risiko tu bukan sahaja turun pada tahun ini, tapi dia dapat menurunkan pada 4 tahun akan datang. So maksudnya pengambilan kopi dan teh ini sangat baik untuk kesihatan. Okey, dia bantu untuk tingkatkan kepekaan hormon insulin anda dan dalam masa yang sama dia boleh kawal gula darah supaya menjadi lebih baik. Okey, itulah khasiat teh dan juga kopi sebab dia ada antioksidan dan dia juga ada polyphenol iaitu antioksidan yang baiklah. Okey, tapi masalah dia sekarang ada orang cakap, tapi kenapa kalau minum kopi dan teh gula saya naik? Okey, ini disebabkan oleh konspirasi yang anda mungkin tidak perasan. Kita sekarang sentiasa ambil teh dengan kopi dengan something. Contoh, kita ambil kopi dengan teh dengan gula. Kita ambil kopi dengan teh dengan susu pekat. Kita ambil kopi dan teh ni dengan creamer untuk menjadikan dia sedap. Jadi kopi dengan teh ni tidak bersalah. Yang bersalah adalah bahan-bahan tambahan untuk menyedapkan tekak kita. So inilah yang menjadi masalah sebenarnya. Sebab kalau tengok jurnal-jurnal antarabangsa pun, dia menyatakan sebenarnya penambahan susu dan gula dalam teh ni yang menyebabkan kawalan insulin dan kawalan gula dalam darah tu menjadi tidak baik. So bukan salah teh dan kopi, salah anda yang pergi tambah gula dan juga susu ataupun creamer. Kalau tak minum manis, rasa tak sedap. So tambah benda-benda tu, itu yang menjadi masalah. Sebab kena ingat dalam susu, dalam gula, kebanyakannya dia mempunyai gula tambahan, okey, yang dinamakan sebagai high fructose corn syrup, di mana high fructose corn syrup tu memang akan mengganggu kawalan gula dan dia juga menghasilkan bahan-bahan yang tidak baik dalam badan. Itu pertama. Kedua, creamer, tambahan dan sebagainya ini dia mengandungi lemak trans. Lemak trans adalah satu bahan yang anda makan tanpa sedar, tapi dia juga meningkatkan risiko penyakit. Kenapa industri makanan letak lemak trans dan juga gula-gula tambahan ini? Sebab pertama, dia nak bagi kita punya
makanan rasa sedap. Dia nak bagi kita punya minuman ni tahan lama. Okey, itulah sebabnya mereka letakkan bahan-bahan ini dalam industri makanan. Kita pun makan tanpa sedar, dia boleh memudaratkan makanan. Okey, itu antaranya lah. Dan selain tu juga, kalau orang yang biasa minum kopi yang terlalu grand-grand, contohnya latte dan sebagainya. Okey, sebenarnya latte itu pun antara, kalau bahasa Melayunya, latte ini lebih kepada kopi susu, sebab kita tambah steam milk, okay, dalam kopi, menjadikan dia manis. Okay, dan itu antara contoh lemak trans yang kita suka ambil, dan juga yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. So sebenarnya semuanya berbalik kepada kita. Okey, dan pengambilan gula tersembunyi sebegini sebenarnya membimbangkan, sebab kalau pesakit diabetes tak jaga, buat ambil tak kisah, dia boleh pertama ganggu kawalan gula darah. Itu yang pertama. Kedua, kalau kawalan gula darah tak cantik, okey, anda juga terdedah dengan risiko-risiko masalah komplikasi diabetes. Okey, mungkin selama ni rasa gula je tak terkawal, tapi kalau anda tak jaga, sebenarnya anda boleh menyebabkan masalah masalah saraf, masalah mata kabur, boleh melarat ke buah pinggang, jantung dan sebagainya. Jadi penting sebenarnya untuk kawal gula daripada sekarang, okey, untuk mengelakkan komplikasi tersebut daripada berlaku. Okey, dan kalau yang selama ni kurus, okey, anda juga terdedah dengan risiko untuk mendapat obesiti, sebab selalu sangat ambil gula-gula tersembunyi tanpa sedar. So apa nak buat? Antaranya, pertama sekali, yang pertama paling baik, cuba untuk mengopi atau mengeteh tanpa gula. Okey, amalkan mengopi dan mengeteh tanpa gula. Itu yang pertama. Okey, kalau mampu. Okey, kedua, sebelum beli, mungkin ada yang biasa beli kopi segera ataupun teh segera, cuba baca label. Okey, baca label, takut-takut ada gula tersembunyi. Okey, kalau nak minum sangat yang 3 in 1 tu, sekali-sekala tengok, cari yang ada tambah-tambahan herba-herba khas, okey, ataupun tambahan vitamin dan juga mineral yang baik untuk kesihatan. Okey, jangan simply beli sebab sedap, terus beli. Okey, berjaga-jaga. Semuanya berbalik kepada portion. Nak minum kopi, nak minum teh, tak ada masalah. Check balik portion, jangan berlebihan, dan elakkan benda-benda yang mempunyai gula tersembunyi dan juga lemak trans tersembunyi, sebab ia boleh memudaratkan. Sebab apa-apa pun memang kena berbalik kepada portion. Jangan lebih, jangan kurang. Dan yang paling penting juga, pemakanan-pemakanan ini ataupun minuman-minuman ini kenalah sertai dengan gaya hidup sihat. Sebab anda minum teh, anda minum kopi dah bantu untuk kawal gula, tapi kita pula tidur tak cukup, kita pula stres berlebihan, juga boleh meningkatkan gula darah. Dan dalam masa yang sama, kopi sebenarnya dia boleh menyebabkan anda rasa segar. So bila anda minum terlalu lewat, okay, jarakkan. Kalau nak tidur, jarakkan 3 jam minum kopi sebelum waktu tidur. Kalau tidur pukul 10, minumlah kopi tu paling last pukul 7, supaya nanti kalau anda nak tidur, anda boleh tidur. Kalau anda tak cukup tidur pun boleh naik gula darah. So semua ni kena combine sekali. Okey, itulah antara perkongsian mengenai kafein dan bagaimana sebenarnya kafein ini boleh menaikkan gula darah. Bukan salah kafein, okey, tapi lebih kepada masalah gula tersembunyi, lemak trans tersembunyi yang boleh ganggu masalah tersebut. Dan kalau mungkin ada antara anda yang tak boleh, kalau saya minum kopi dengan teh tak ada gula, rasa memang tak boleh lah minum. Okey, anda boleh cari alternatif seperti pemanis yang mempunyai khasiat tersendiri. Okey, contohnya seperti stevia yang anda tahu dia mempunyai khasiat antioksidan. Okey, contohnya seperti zero yang mempunyai stevia, mempunyai vitamin B7 dan juga chromium yang boleh bantu kawalan gula dengan lebih baik. Okey, boleh amalkan bersama kopi dan teh anda. Okey, bergantung pada individu dan paling penting,
gabungkan dengan gaya hidup sihat. So, itu saja perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita masih di zaman pandemik. Nak keluar rumah, pakai mask. Tak kisahlah macam mana pun. Cover diri anda, jaga kebersihan, basuh tangan secara kerap, okay? Pakai sanitizer dan pastikan anda sentiasa dilindungi. Okay, itu saja perkongsian hari ini. Salam Jumaat, hidup bahagia tanpa diabetes SKB. Care for you. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.